Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Yang saya hormati Ustaz Syukran Razak, pensyarah bagi mata pelajaran Usul Fiqh, dan yang saya kasihi rakan-rakan seperjuangan saya. Alhamdulillah, pada hari ini kumpulan saya diberi peluang untuk membentangkan satu tajuk yang agak menarik. Tajuk tersebut adalah azimah dan rukhsah kaitannya dengan maqasid syariah. Saya sebagai pembentang yang pertama, iaitu Ahmad Akif Muazzib bin Asri, nombor matrik 2020376161, akan menerangkan serba sedikit berkenaan apa itu azimah. Perkataan azimah itu berasal daripada perkataan fa'al, iaitu azamah, dan apabila dijamakkan ia menjadi azimah. Azimah dari sudut bahasa bermaksud keinginan yang kuat. Dalam surah Taha ayat 115, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. Surahul Azim. Maksudnya, dan sesungguhnya telah kami perintahkan kepada Adam dahulu, maka ia lupa akan perintah itu, dan tidak kami dapati padanya azam. Perkataan azmu itu adalah kata asal bagi azimah. Ia disebut bagi menunjukkan kemahuan yang kuat. Seterusnya, azimah dari sudut istilah. Menurut Imam Al-Ghazali, azimah adalah sesuatu yang menyebabkan kamu melakukan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pendapat yang lain, menurut Imam Asy-Syatibi, azimah bermaksud beberapa hukum umum yang telah ditetapkan sejak awal lagi. Maka di sini dapat kita simpulkan bahawa azimah bermaksud hukum asal yang disyariatkan pada permulaan dan bukan kerana sesuatu keuzuran seperti rukhsah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya sebagai pembentang yang kedua yang bernama Ammar Daniel bin Ibrahim, pemegang nombor matrik 2020888095. Alhamdulillah, pada hari ini saya akan menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan apakah itu rukhsah. Yang mana kalau dapat dipahami dengan lebih mendalam lagi bahawa yang pertama kita dapat faham apakah definisi rukhsah. Dan yang kedua adalah apakah sebab-sebab berlakunya rukhsah. Seterusnya kita pergi kepada definisi rukhsah. Secara umumnya kita boleh faham bahawa rukhsah itu merupakan suatu kelonggaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Islam dalam keadaan-keadaan ataupun situasi yang tertentu sahaja, yang mana bagi meringankan atau memudahkan urusan ibadah seseorang itu. Dan jikalau menurut faktanya pula, rukhsah boleh didefinisikan menurut bahasa sebagai suatu kemudahan ataupun suatu kesenangan, manakala menurut istilahnya pula merupakan suatu keluasan yang diberikan kepada seorang mukallaf dalam melakukannya lantaran terdapatnya suatu keuzuran dan tidak memiliki keupayaan diri untuk melakukannya atau adanya sebab yang terhalang untuk dilakukan. Okey, seterusnya kita pergi kepada sebab-sebab berlakunya rukhsah. Menurut Imam Asyuti, siapakah Imam Asyuti ni? Beliau merupakan seorang tokoh ulama hadis yang terkenal dalam bidang matan hadis, sanad hadis dan sebagainya. Okay, menurut beliau, rukhsah ni boleh terjadi akibat pertama adalah seorang itu bermusafir. Rukhsah akan terlaksana jika jarak perjalanan seorang itu melebihi kepada 2 marhalah. Okay, 2 marhalah tu apa? Okay, kalau zaman Arab dahulu, diorang ni menaiki unta, sampaikan perjalanan diorang siang dan malam. Dan kalau kita ni zaman sekarang, sehari je boleh sampai kan. Okay, kalau menurut portal rasmi Mufti Wilayah Persekutuan, 2 marhalah ni bersamaan dengan 85 km sehingga 90 km secara anggarannya sahaja. Okey, ada hadis yang menyatakan bahawa musafir ini boleh mengkasorkan solat.
Yang mana daripada Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu telah berkata kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, mengapa kita mengerjakan solat secara qasar sedangkan kita dalam keadaan yang aman? Lalu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menjawab, aku telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, solat qasar itu sebagai satu sedekah ataupun pemberian yang Allah Subhanahu wa taala sedekahkan dengannya ke atas kamu, maka hendaklah kamu menerimanya atau ambil sedekah itu. Hadis riwayat Muslim. Okay. Yang kedua adalah disebabkan sakit. Seorang itu boleh mendirikan solat secara duduk mahupun baring. Ada hadis yang menyatakan Imran bin Husain radhiyallahu anhu katanya, aku menghidap penyakit buasir. Lalu aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan solat. Baginda bersabda, bersolatlah secara berdiri. Jika tidak mampu, lakukanlah secara duduk. Dan jika tidak mampu juga, lakukanlah secara mengiring. Hadis riwayat Al-Bukhari. Okay, hadis ini menjelaskan bahawa jika seorang itu terdapat padanya keuzuran ataupun kesakitan, maka hendaklah dia melakukan solat itu sejauh mana yang dia mampu. Sama ada kalau tak boleh berdiri, dia kena duduk. Kalau tak boleh duduk, dia kena mengiring. Okey, yang ketiga, rukhsah atas dasar paksaan, yang mana seseorang individu berada dalam keadaan ataupun situasi yang terdesak. Sebagai contoh, kita letakkan diri kita sebagai mangsa, orang yang dipaksa untuk minum arak dan dikelilingi orang-orang jahat yang mana mengugut kita untuk bunuh kita kalau kita tidak minum arak. So maka di situ dibolehkan dan terdapatnya rukhsah supaya kita minum arak untuk memelihara nyawa kita daripada dibunuh. Okey, contoh lainnya pula, terpaksa memakan bangkai untuk meneruskan kehidupan. Sebagai contoh, kita dicampakkan dalam hutan ke atau mana-mana dan kita tak dapat suatu pemakanan dan dalam keadaan terdesak. Maka di situ jadinya rukhsah untuk memakan bangkai bagi meneruskan kehidupan kita. Kerana dalam konsep syariah juga memelihara nyawa merupakan suatu elemen penting. Okay, yang keempat, rukhsahnya disebabkan oleh sikap pelupa. Okay, seorang itu terlupa akan suatu kewajipan tetapi masih memiliki akal fikiran yang waras. Sebagai contoh, kita boleh lihat pada bulan Ramadan. Okay, kita dah elok jaga daripada A sampai Z, tapi ada satu hari ini kita termakan pula secara tidak sengaja. Maka puasa kita itu tidaklah batal kerana tidak sengaja kita itu. Ada hadis yang menyatakan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang kamu terlupa, kemudian dia makan dan minum, hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang memberi dia makan dan juga minum. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kelima, rukhsah ini terjadi atas sebab perkara yang tidak dapat dielakkan, yang mana suatu keadaan yang kurang baik dalam masyarakat yang tidak dapat dijauhkan maupun dihindarkan. Sebagai contoh, percikan air dari tanah di jalanan terkena pada pakaian, maka dibolehkan dan dimaafkan apabila ingin menunaikan solat. Maksudnya di sini, kita jalan-jalan tapi di sebelah kita itu terdapat satu kereta yang melanggar je kelopak air itu, dan air itu terkena pada pakaian kita dan kita tak tahu pun air itu najis atau tidak atau terdapat kotoran atau tidak. Dan maka dalam konteks ini rukhsah diberikan yang mana boleh juga teruskan untuk menunaikan solat dan beribadat dengan pakaian yang kita pakai itu. Ada dalil daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 28 yang mana mafhumnya Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif Irfan bin Muhammad Faizul, kad pelajar 2020968129. Jadi insyaAllah hari ini saya akan menyambung sebagai pembentang yang ketiga, iaitu jenis-jenis rukhsah. Jadi untuk bahagian jenis-jenis rukhsah ini, ulama' telah bersepakat, iaitu jumhur telah membahagikan jenis-jenis rukhsah ini kepada 6 bahagian. Jadi yang pertamanya adalah membenarkan perkara yang haram. Okey, jadi dalam konteks ini Islam membenarkan perkara haram bagi seseorang itu apabila ia memenuhi beberapa syarat. Syarat yang pertama adalah seseorang itu berada dalam keadaan yang darurat.
Kemudian syarat yang kedua, seseorang itu berada dalam keadaan yang tidak mempunyai pilihan. Sama ada ianya dipaksa ataupun untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 195, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إلى آخر الآيات صدق الله العظيم. Jadi berteraskan daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, janganlah sesekali kamu mencampakkan dirimu ke dalam kebinasaan. Jadi daripada ayat Al-Quran ini, para ulama telah menggariskan salah satu jenis rukhsah iaitu membenarkan perkara haram, iaitu demi menjaga maqasid syariah, iaitu hifzun nafsi, dengan menjaga diri. Jadi kita telah diberi keringanan dalam keadaan darurat dan juga tidak mempunyai pilihan untuk mengambil perkara yang haram. Okey, kemudian jenis-jenis rukhsah yang kedua iaitu menggugurkan kewajipan. Okey, jadi seperti mana yang kita tahu, asal bagi sesuatu hukum itu adalah harus, kecuali datangnya dalil yang menunjukkan sesuatu itu haram ataupun wajib untuk melakukannya. Jadi seperti contoh berpuasa di bulan Ramadan, maka terdapatlah dalil yang menunjukkan kita sebagai seorang mukallaf wajib untuk berpuasa di bulan Ramadan. Tapi di dalam rukhsah diberikan keringanan apabila seseorang itu berada dalam keadaan yang sakit ataupun berada dalam keadaan musafir. Maka dalam beberapa situasi tersebut, kita telah diberi rukhsah iaitu keringanan untuk tidak melakukan perkara wajib tersebut iaitu berpuasa. Ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-184. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر إلى آخر الآية صدق الله العظيم. Yang bermaksud, kita perlulah berpuasa mengikut hari yang ditetapkan. فمن كان منكم مريضا, maka barang siapa di antara kamu yang maridan, sakit, atau ala safarin, ataupun berada dalam keadaan musafir, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka kita perlu ganti sebanyak berapa hari yang kita tinggalkan. Jadi dalam keadaan sakit dan juga musafir ini, kita telah diberi rukhsah untuk tidak berpuasa. Okey, seterusnya jenis-jenis rukhsah yang ketiga iaitu menggantikan. Okey, jadi contoh yang paling mudah saya bawa ialah syarat sah bagi solat adalah perlu berwuduk. Jadi berwuduk ini kita menggunakan air. Okey, jadi bagaimana kalau sekiranya tidak didapati air? Maka di sini datanglah rukhsah sebagai jalan penyelesaian, iaitu dengan menggantikan air tersebut dengan bertayamum. Jelas di dalam surah Al-Maidah Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا إلى آخر الآية صدق الله العظيم. Yang bermaksud, فلم تجدوا ماء فتيمموا, sekiranya kamu tidak mendapati sebarang air, maka fatayammamu, maka bertayamumlah. Jadi macam mana kita nak tayamum? Iaitu sa'idan tayyiba, iaitu dengan menggunakan debu tanah yang suci ataupun bersih. Jadi itu adalah jenis-jenis rukhsah yang ketiga, iaitu menggantikan. Okey, seterusnya kita pergi ke jenis-jenis rukhsah yang keempat, iaitu mengubah. Okey, jadi contoh yang saya bawa adalah iaitu mengubah kedudukan solat ketika berlakunya perang. Jadi peristiwa ini telah berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
keluar pergi berperang di suatu tempat yang bernama Batnin An-Nakhl. Okey, jadi dalam Islam terdapat solat yang dinamakan sebagai solat khauf, iaitu solat berada dalam keadaan yang takut. Okey, jadi solat khauf ini kebiasaannya digunakan ataupun dipraktik sewaktu berada dalam keadaan perang. Okey, jadi sewaktu perang ini kita dibenarkan untuk mengubah kedudukan solat sekiranya dikhawatiri musuh akan datang daripada arah belakang. Okay, sebagai contoh, kita telah menghadap ke arah kiblat yang benar, tetapi ketika itu musuh menyerang daripada belakang. Jadi kita dapat untuk mengubah kedudukan solat untuk menyelamatkan diri kita lah, untuk berada dalam keadaan yang berjaga-jaga. Okey, yang seterusnya iaitu jenis-jenis rukhsah yang kelima dan juga yang keenam, iaitu mengurangkan dan juga mendahulukan dan juga mengkemudiankan. Okey, jadi untuk yang kedua-dua jenis ini saya menggabungkan kerana ia berada di bawah satu contoh yang sama, iaitu mengurangkan. Mengurangkan ini kita contoh dia, kita telah diberi rukhsah, iaitu solat qasar bagi dalam keadaan yang musafir, iaitu solat dikurangkan, seperti contoh solat zuhur, solat asar dan juga solat isyak, iaitu yang 4 rakaat ini diqasarkan menjadi 2 rakaat. Okey, kemudian untuk yang jenis rukhsah yang terakhir tadi, yang keenam, iaitu mendahulukan dan juga mengkemudiankan, kita panggil sebagai jamak. Untuk mendahulukan kita panggil sebagai jamak taqdim, dan juga yang kemudiankan kita panggil sebagai jamak takhir. Yang bermaksud jamak taqdim ni kita mendirikan di awal waktu solat, kemudian jamak takhir ni kita mendirikan solat di waktu akhir solat yang seterusnya. Okey. Okey, jadi kita telah selesai untuk bahagian jenis-jenis rukhsah. Okay, seterusnya saya akan memasuki untuk bahagian rukhsah. Okey, jadi seterusnya kita masuk kepada bahagian-bahagian rukhsah. Jadi untuk bahagian rukhsah ini, rukhsah dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu bahagian pertama oleh mazhab Imam Syafi'i dan juga Imam Hanbali, kemudian bahagian kedua iaitu mazhab Hanafi. Jadi kita masuk kepada bahagian yang pertama, iaitu pendapat mazhab Imam Syafi'i dan juga Imam Hanbali. Jadi mereka telah mengeluarkan 5 hukum di bawah bahagian rukhsah ini. Yang pertama iaitu wajib, kedua sunat, ketiga harus, keempat lebih baik ditinggalkan, dan yang kelima iaitu makruh. Jadi untuk wajib ini, pada pendapat Imam Syafi'i dan juga Imam Hanbali, wajib untuk kita mengambil perkara yang haram demi mengelakkan perkara yang darurat dan juga demi kemaslahatan diri kita. Kemudian untuk hukum yang kedua iaitu sunat. Jadi bagi mereka yang bermusafir lebih daripada 3 marhalah, maka ia disunatkan untuk mengambil rukhsah ini dengan mengqasarkan solatnya. Kemudian hukum yang ketiga iaitu harus. Jadi pada pendapat Imam Syafi'i dan juga Imam Hanbali, harus untuk kita menggunakan tempahan salam, iaitu bai' as-salam. Bai' as-salam ini adalah suatu transaksi yang kita bayar dahulu, kemudian barang baru sampai kemudian hari. Contoh dia banyak. Contoh macam kita beli barang pre-order, contoh kita beli kereta, jadi kita bayar ketika itu tapi kereta siap pada kemudian hari. Dan juga pelbagai contoh yang lain. Jadi pada pendapat mereka ianya adalah harus. Kemudian hukum yang keempat iaitu lebih baik ditinggalkan. Jadi lebih baik untuk kita tinggalkan ni berbuka bagi mereka yang musafir tetapi tiada darurat. Tetapi sekiranya dia bermusafir tetapi terdapat darurat pada dia, jadi dia dibenarkan, diharuskan untuk berbuka. Kemudian hukum yang terakhir
iaitu makruh. Jadi bagi mereka yang bermusafir kurang daripada 3 marhalah, maka dia dimakruhkan untuk qasar solatnya. Jadi itu adalah untuk bahagian yang pertama. Kemudian kita masuk pula pada bahagian yang kedua, iaitu pendapat daripada mazhab Imam Hanafi. Jadi pada pendapat yang kedua ini terdapat 3 hukum di bawah bahagian rukhsah ini. Jadi yang pertama, harus untuk kita untuk mengambil perkara yang haram. Kedua, kita harus untuk meninggalkan perkara yang wajib. Ketiga, harus untuk kita menyalahi akad. Okey, jadi untuk yang pertama ni, harus untuk kita mengambil perkara yang haram sekiranya dia berada dalam keadaan darurat dan juga tidak mempunyai pilihan. Sekiranya dia tidak melakukan perkara haram tersebut, maka nyawanya akan terancam. Jadi pada pendapat Imam Hanafi, ianya adalah harus untuk kita mengambil perkara yang haram tersebut. Kemudian hukum yang kedua, iaitu harus untuk kita meninggalkan perkara yang wajib. Contohnya, kita wajib untuk berpuasa, tetapi ketika kita bermusafir dan juga kita sakit, jadi kita diharuskan untuk berbuka. Ini adalah pendapat bagi Imam Hanafi. Kemudian yang ketiga, iaitu harus untuk kita menyalahi akad. Akad apa? Iaitu akad tempahan salam, iaitu bai'us salam, seperti mana yang saya telah sebutkan pada bahagian yang pertama. Jadi itu sahaja untuk bahagian-bahagian rukhsah. Dapat tak? Akhir sekali, sebagai kesimpulannya, kita dapat mengetahui penggunaan azimah dan rukhsah ini bergantung kepada situasi atau keadaan sesuatu perkara tersebut. Kadang-kala terdapat di mana keadaan rukhsah ini menjadi wajib. Contohnya, memakan daging babi ketika darurat atau kebuluran dan tiada makanan lain. Kadang-kala penggunaan rukhsah ini menjadi sunat. Contohnya, ketika orang yang bermusafir, di mana solat itu dijamakkan. Ini kerana disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada situasi yang lain, ada seseorang itu sedang berpuasa dan dia sedang bermusafir, maka ia boleh dikecualikan untuk berpuasa. Tetapi sekiranya dia tidak merasa penat ataupun sakit, maka lebih afdal baginya untuk meneruskan puasa dia. Tetapi sekiranya puasa tersebut memberi mudarat ke atas dirinya, maka lebih afdal baginya untuk berbuka. Kita mengambil peristiwa pembukaan kota Mekah, di mana ada sahabat yang disirami air ke atasnya. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, bukan daripada kebaikan berpuasa ketika bermusafir. Hadis riwayat Al-Bukhari. Maka di sini saya menyatakan semula bahawa penggunaan azimah dan rukhsah ini bergantung kepada situasi atau keadaan sesuatu perkara tersebut. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.